sahabat, ya, para sahabat ridwanullah, para ulama dan sebagainya, semualah, ya, para waliullah dan sebagainya. Itu pun kita minta pada Allah SWT. Dan yang ketiga, wa as'aluka amalin. Ya Allah, jadikan aku ya Allah, ataupun kami ya Allah. Kalau kita nun, wa nas'aluka lah. Kalau kita ganti nama, wa nas'aluka, kami. Kalau alif, wa as'aluka, saya. Boleh kita gantikan tu dengan domir atau ganti nama, iaitu wa as'aluka amalin. Amal, ya, amal yuqarribu ila hubbik, iaitu amal-amal yang boleh mendekatkan aku untuk mencintaimu. Maknanya kita doa pada Allah SWT, iaitu wa as'aluka amalin, ya, yuqarribu ila hubbika ya Allah. Gitulah maknanya. Kita kena doa pada Allah SWT supaya kita selalu mencintai, menyukai amal-amal atau perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menunjukkan bahawa tuan-tuan Allah, bahawa kita ni walaupun dari segi jasadnya hebat, dengan fizikalnya yang sehat, fizikalnya yang kita lihat sempurna, dengan segi materialnya, dengan kenderaan yang begitu hebat-hebat, dengan masjid, segi fizikal tempat sembahyang pun cantik, dengan aircon lagi, tapi belum tentu bahawa kita boleh kita menggunakan apa yang ada pada kita itu untuk kita amal yang mendekatkan kepada Allah SWT. Maka sebenarnya itu adalah satu peringatan pada kita. Semuanya ada apa yang pada kita ini, semuanya tak ada apa tuan-tuan, semuanya adalah ditentukan Allah SWT. Maka kita perlukan kepada bantuan Allah SWT, berdoa pada Allah SWT supaya kita sentiasa mencintai Allah, sentiasa mencintai orang yang dicintai oleh Allah, dan sentiasa beramal dengan amal-amalan yang boleh mendekatkan diri pada Allah SWT. Ini tuan-tuan. Jadi dari segi moralnya, kalau kita cerita moral of story lah, menunjukkan bahawa yang kedua tu, yang pertama tu jelaslah, yang kedua siapa wa as'aluka, apa dia, man yuhibbuk tu, kita kena cintai. Tak bilang ngutuk pula, ngutuk tak habis-habis. Siapa yang dicintai sekarang ni yang tu? Patutnya Allah. Al ulama warasatul anbiya, ulama dah, tapi dekat media sosial dah sekarang ni, dia tak kira ulama ke siapa ke, semua dibalonnya, dijahilkan, dibodohkan, dihapus dan sebagainya. Allahu Akbar. Yang pembohong, temberang diangkat-angkat, dipuji-puji. Ini persoalan-soalan ni. Jadi kita pastikan. Jadi menunjukkan bahawa walaupun akal fikiran kita ni baru nak mula, pasal kita baca kitab Bidayatul Hidayah ni belum habis lagi. Walaupun akal kita dah memang apa pun, tetapi mesti dapat pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah kita duduk majlis ilmu. Dari segi kelihatan mengantuk, ngantuk ke apa kan, tetapi dia ada barakah. Betul tidak? Kan Nabi kata, dia ada, ialah taman-taman syurga. Taman-taman syurga inilah bermaksud apa tuan-tuan? Di situ adalah rahmat, dipenuhi rahmat, dipenuhi dengan barakah. Maknanya bila dipenuhi barakah, sudah barang tentu apa tuan-tuan? Iaitu walaupun dalam keadaan mengantuk, walaupun dalam keadaan yang terpaksa, dia akan sentiasa barakah. Allah akan bagi hidayah, taufik pada kita. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, Allah syukur kepada Allah SWT, kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk sama-sama kita berkongsi manfaat kita, untuk kita sama-sama meneruskan hidup kita, sisa-sisa hidup kita. Sisa-sisa hidup kita. Kasihan, jangan macam tu Ustaz, sisa pula. Hidup kita belum tentu sisa ke apa. Siapa tahu ini umur 70, kita hidup sampai 120, lama lagi. Kan? Wallahu a'lam. Jadi kita teruskan. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi ni, saya mau kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah, orang hebat. Yang hebat ni, bulan lepas kita menceritakan tentang
apakah yang perlu kita buat selepas terbit matahari sampai di waktu gelincir matahari, di mana di antaranya kita kena cari ilmu kan. Ada empat perkara tu, saya kira kita dah tak mengulang baliklah dan kita teruskan. Maka kalau yang empat tadi tu kita recall balik, maknanya yang pertama itu yang afdal bahawa engkau habiskan waktu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, bermanfaat, niat kita. Tak boleh juga yang kedua apa tuan-tuan, menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu manfaat, tetapi engkau kuasa membuat ibadah seperti berzikir. Kalau tak boleh cari ilmu manfaat, kita lebihkan beribadah, berzikir. Baik, tak mampu juga lepas ni matahari, tu dia. Hendaklah apa dia? Kita membuat pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang Islam yang lain. Kalau tak boleh lah, ilmu tak ada, kan? Buatlah kebaikan. Paling tidak pun bagi salam kebaikanlah. Tu. Yang keempat, jika tak mampu juga, jika engkau tidak dapat membuat salah satu daripada 3 perkara yang tersebut, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri, mencari nafkah dirimu dan keluargamu. Maknanya itu kalau dah tak boleh sangatlah, yang keempat. Maknanya masih lagi dikiralah. Maka dalam kitab ini mengatakan, maka 4 perkara inilah segala darjat dalam agamamu. Maknanya 4 perkara ni adalah segala darjat. Maknanya kita punya darjat dalam agama kita. Kalau tak ada 4 ni, maka cari ilmu manfaat tak ada, zikir tak ada, apa lagi, buat pekerjaan yang baik untuk orang tak ada. Lepas itu yang keempat, cari nafkah pun untuk diri pun tak ada. Wah, maka hinalah orang ni, hinalah. Maka dalam kitab ini selain daripada 4 darjat ini hanyalah tempat permainan syaitan. Kalau tak ada 4 ni tadi, maka yang lain itu ialah semua itu permainan syaitan. Betul lah. Dah lah ilmu tak ada. Nyusahkan orang lagi. Ni maka ini kita kena ingat. Maka permainan syaitan, iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu. Maknanya kalau keempat-empat perkara ini tak ada dalam diri kita, maka kata dalam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, bahawa ia adalah permainan syaitan dan boleh meruntuhkan agamamu. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan untuk Allah. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang, dalam media sosial kita lihat, wal'iyazubillah, bukan nak memberi manfaat kepada orang lain, bukan nak memberi kebaikan pada orang lain, tetapi malah menyusahkan orang lain. Ini persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita takut. Takut apa tuan-tuan? Kalau kita tak buat sesuatu, sama ada segi individu, Allah sebut dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Taklah kamu takut, wattaqu fitnah, ujian yang Allah turunkan, iaitu bala ujian itu, bukan Allah turunkan kepada khassah, kepada apa? Orang-orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan perkara-perkara mungkar, tetapi Allah turunkan ujian kita, fitnah, bala turunkan kepada kita semua. Itu satu ingatan. Maka dengan itu kita kena pastikan bahawa diri kita memastikan, mengajak orang melakukan keempat-empat perkara ini. Itu dia. Kemudian saya balik semula kepada kitab Bidayah ini, selain daripada 4 darjat ini hanyalah tempat permainan syaitan, iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu. Wal'iyazubillah, atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah. Maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa dan hendaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Dan kitab ni, masya-Allah. Menyakiti hamba-hamba daripada hamba-hamba Allah.
sama ada dari segi perbuatan ataupun perkataan, maka itu dikira menyakiti. Dia. Maka hendaklah perbuatan golongan yang binasa. Binasa maknanya, kalau istilahnya ialah orang yang, kalau sebut celaka, kalau dalam Quran wailul lil musallin, kalau celaka lah, mana orang yang tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. Rugi dunia dan akhirat. Maksud begitu. Itu dia. Baik semula. Dan ketahuilah bahawasanya seorang hamba itu dipandang dari sudut agama. Tengok. Ketahuilah, Imam Ghazali kata bahawa manusia itu dipandang dari sudut agama ada 3 perkara. Tiga darajat kata dalam kitab ini. Saya baca je tuan-tuan. Kita kongsi saja. 3 darajat. Dari sudut agama. Kalau dari sudut dunia lain. Kaya, milioner apa dan semuanya kan. Tu dia. Ada 3 dalam kitab ni sebut. Kita kongsi saja. Yang pertama iaitu salim. Salim. Salim itu apa dia? Orang yang selamat. Salim itu orang yang selamat, iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Tu orang selamat. Buat fardu je. Buat fardu dan meninggalkan maksiat. Ini darjat yang pertama bagi orang-orang yang macam ni lah. Selamatlah, masih selamat lagi. Buat fardu, puasanya dia buat, solatnya dia buat, sunat dia tak buat. Sunat dia tak buat. So, kalau dia tak apalah, fardu je jadilah. Kalau pergi Mekah tu, baca tak payah, sunat je satu, sunat semua. Tawaf pun diam je. Kenapa tak baca? Sunat je baca tu. Sunat. Contoh gitu. Contoh gitulah dia alasan sunat. Tapi dia buat benda tu, tapi selamat lagi. Tuan-tuan, kita cerita ni nak tengok diri kita ni. Koreksi diri kita. Kat mana kedudukan kita ni. Lepas tu kita buat satu muhasabah. Kita bincang-bincang buku ni, kitab ni, kita muhasabah diri kita. Okey. Mana tinggalkan maksiat. Jadi kita ni masih lagi masuk salim tak? Belum lagi kita cerita. Kita buat kesimpulan nantilah kita dah baca 3 ni. Maknanya orang yang selamat iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Tu dia kata Imam Ghazali rahimahullah. Yang kedua, Rabih ni untung lah hanya. Artinya orang yang beruntung iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pula dengan membuat bermacam-macam ketaatan yang sunat. Ni dia dalam translate dia lah. Ni. Maknanya apa tuan-tuan? Dari sudut agama kita ada 3. Yang pertama salim, yang kedua rabih. Rabih ini iaitu orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Maksud beruntung iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pula dengan membuat bermacam-macam ketaatan sunat. Allahu Akbar. Kat mana kita? Yang pertama tadi yang mungkin tak, kalau ada pun alhamdulillah. Kalau yang kedua ni fardu dia buat, maksiat dia tinggal. Allahu Akbar. Maksiat dia tinggal, dosa-dosa besar memang dosa kecil ditinggal, apatah lagi dosa-dosa besar tuan-tuan. Tuan-tuan okey, itu dia. Kerana apa? Bila kita meninggalkan dosa-dosa besar ni, dalam hadis menunjukkan bahawa kita akan sentiasa mendapat pahala daripada Allah SWT. Tinggal dosa besar, akan mendapat keampunan Allah SWT. Dosa besar kita tinggal, dosa kecil kita tinggal. Itu maksiat semua tu. Maksiat ialah sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Melanggar syariat Allah, tuan-tuan. Kalau menipunya, membohongnya, temberangnya, semua masuk tu. Tu maksiat tu. Tu dosa besar, dosa tu bukan dosa kecil. Dosa kecil.
Kalau dosa kecil boleh diampunkan melalui amal-amal soleh. Kita angkat wudu, nawaitu rafa'al hadasin asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Di situ gugurlah dosa-dosa kecil kita. Sebagaimana gugurnya air wudu tu. Tu dia, Masya Allah. Tapi dosa besar tak boleh. Dosa besar mesti dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyazubillah, tuan-tuan. Jadi kita kena pastikan diri kita. Tu dia. Yang kedua. Yang ketiga, khasir. Khasir ni ialah rugi. Khasirin, kalau kita tengok tu. Ulaika minal khasirin. Mereka ini tergolong orang yang rugi. Rugi. Apa dia? Orang yang rugi iaitu orang yang cuai daripada membuat sesuatu yang fardu. Yang fardu. Kadang-kadang kita tuan-tuan untuk Allah, yang fardu ni maksudnya apa tuan-tuan? Kadang bila yang fardu kita akan pergi balik kepada solat fardu. Sebab tu dia orang buat solat fardu juga. Tapi pembohong itu juga fardu. Meninggalkan membohong adalah fardu. Apa aku cerita bohongnya? Boleh cerita betul. Meninggalkan perkara-perkara menipu adalah fardu. Kadang-kadang bila fardu, solat fardu je. Lepas tu, bila solat fardu, dia boleh, waktu itu dia boleh menipu, mengukir janji. Mungkir janji, meninggalkan mungkir janji adalah yang fardu. Fardu adalah suatu maknanya kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Jadi kita di mana kita? Yang pertama salim, yang kedua rabih, yang ketiga khasir. Khasir ini rugi. Kat mana ni? Kalau kita masih di salim, boleh tahan lagi. Boleh tahan lagi. Boleh tahan lagi. Maknanya maksiat kita tinggal, insya-Allah nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang khasir, yang rabih tu jelaslah. Khasir macam mana tuan-tuan? Masuk juga syurga. Kita orang Islam masuk juga syurga, tapi tuan-tuan masuk juga. Masuk juga, tapi kalau ikut pandangan ahli sunnah wal jamaah bahawa orang yang melakukan maksiat dia masih lagi beriman, dia boleh masuk syurga, tapi dia mesti melalui apa tuan-tuan? Melalui apa? Melalui kenalah apa tuan-tuan? Kena balah dulu. Kena masuk neraka dulu. Neraka dulu. Bukan kita tuan-tuan bila sebut neraka, kita sebut apa tuan-tuan dibakar. Kalau kita panas ni tuan-tuan panasnya itu tuan-tuan peganglah lighter tu, itu kalau kita bakar bakar sampah, campur batu-batu, sampah terbakar, kayu terbakar, batu terbakar tak? Kalau kita sekarang ni batu terbakar tak? Tak terbakar kan? Dia cuma hangus itu kan. Tapi nanti di neraka batu pun cair boleh terbakar. Kenapa? 70 kali ganda dia punya panas. 70 ganda. Tu dia. Kalau kat dunia panas ni, kalau rumah kayu habis. Kalau rumah batu, yang kayu dia terbakar. Batu tak terbakar. Tapi kalau di neraka, ikut riwayatnya bahawa 70 kali habis seperti habisnya kayu yang terbakar. Yang masalahnya tuan-tuan, bukan masalah. Yang masalahnya kita masuk tu dibakar balik semula. Macam sedia kala dah bakar habis, balik semula. Kalau dia bakar lah, kalau kita dah terbakar habislah kan. Terbakar dah habis jadi abu, habis. Tetapi nanti di yaumul qiyamah besok di neraka, kita dibakar habis semua, hidup lagi. Allah hidupkan lagi. Bakar lagi, hidup lagi. Bayanglah tuan-tuan. Jadi tak ada istilah kata tak apa kita masuk neraka dulu.
Tak apa, ada tak apa main-main. Tu saya kata tu baru 70 kali tu ganda dia punya panasnya tuan-tuan Allah. Ikan batu pun, ya. Sebab tu batu-batu dijadikan sebagai bahan bakar dia. Ya, batu jadi bahan bakar. Tuan-tuan bayangkan 70 kali ganda batu jadi bahan bakar. Tuan-tuan kalau tengok bahan bakar tu nanti batu, kalau kita tengok batu tu dia akan menambahkan lagi kepanasan lagi. Masya-Allah. Ya, tak ada istilah orang kata tak apa, kita insya-Allah kita masuk syurga. Memang masuk syurga orang beriman. Tapi perlu diingat, bila kita melakukan maksiat, Allah campakkan kita ke neraka dulu, barulah, ya. Dan masanya pun kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Ya, kana miqdaruhu, apa dia? Miqdarnya 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Masya Allah. Bayanglah tuan-tuan. Hidup bakal lagi. Hidup bakal lagi. Allahu Akbar. Ya? Mana boleh tuan-tuan. Jadi kita memastikan bila kita membicarakan tentang perkara-perkara ini. Dan Imam Ghazali telah membuat garis panduan. Kita kena pastikan bahawa diri kita. Kita letakkan diri kita. Ya, paling tidak pun salim lah. Paling tidak pun salim. Salim apa dia tuan-tuan? Oh, yang selamat iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggal maksiat. Paling tidak. Yang cantiknya ialah apa? Orang yang beruntung iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan mengerjakan amalan-amalan sunat. Ini tuan. Ya. Baik, kita balik kepada kitab ni semula. Maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang rabih, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ya, kita kongsi pada pagi ini semua itulah orang alim tuan-tuan ya. Orang alim ni dia menulis ya, dia punya hasilnya itu ya diguna pakai sama berkatnya, maksudnya berkat hasil itu diguna pakai sampai sekarang ni. Kita pakai. Kita ulang, kita kaji. Dia tuan-tuan. Ya, itu berkat barakah dia. Tu. Maka jika engkau tidak dapat menjadi orang yang rabih, iaitu orang yang beruntung, maka berusaha menjadi orang yang salim. Itu saya sebut tadi. Sunatnya, kita nak buat benda-benda yang sunat pun Allah. Ya, jadilah yang salim, kata dalam Imam Ghazali. Dan janganlah sekali-sekali menjadi orang yang khasir. Mari itu ingatan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, mana kita pastikan. Dan seseorang hamba yang dipandang di sudut pergaulan, ya tadi sudut agama, dan seorang hamba itu dipandang di sudut pergaulan dengan orang lain terbagi pada 3 pula. Tadi di sudut agama ada 3, salim, rabih dan khasir. Dalam kitab ni kata dari segi pergaulan dengan sama manusia, ada 3 darjat. Ni nak nilai kat mana? Tadi di sudut agama, adakah kat mana kita? Ni dari sudut pergaulan, kemasyarakatan, pergaulan di antara kita. Maka disebut juga dalam kitab ni ada 3 juga. Tu dia. Ni kita kongsilah ya. Sebab ni Bidayatul Hidayah ialah mengisahkan tentang adab-adab adab-adab kehidupan kita. Adab-adab ya. Ya, penting adab tuan-tuan ya. Penting adab ya. Okay. Sebab tu adab sebelum ilmu. Bukan ilmu selepas adab Adab sebelum ilmu. Adab itu. Tu dia. Sebab tu orang dulu-dulu tuan-tuan dia nak pastikan beradab tu tuan-tuan, kita lihat ya, orang pondok dulu ya, sebelum ngaji dia apa tuan-tuan? Kena cari kayu dulu kan. Kenapa? Nak membetulkan hati tu. Adab, betulkan adab tu. Tu kan. Ya? Tu dia. Kalau ilmu terus, itu yang tu arah tu. Ya? Jumpa orang salahkan orang. Ya? Jumpa orang Hafiz Omar, Hafiz Omar datang. Orang kata kebetulan Hafiz Omar datang, barakah dia kata. Dia kutuk balik balik. Hafiz Omar, tempat dia pun kering kontang. Dia Hafiz Omar orang Yaman kan. Ni geng-geng Wahabi dia kita tafaul lah. Kebetulan orang tu datang. Kita cakap yang baik tak boleh ke? Alhamdulillah kebetulan Hafiz Omar datang, maka reduklah hujan apa sejuklah kan. Itu tafaul. Maka
boleh dibenarkan. Tapi geng-geng Wahabi, dia kata ini syirik dia tu. Benda-benda macam ni jadi itu kerana apa? Kerana menuntut ilmu tanpa adab. Kita pastikan adab dulu baru ilmu. Baik, kita masuk cerita balik. Ada 3 darajat. Yang pertama laksana malaikat yang mulia. Ni. Tadi agama kita buat bersama kita. Laksana malaikat yang mulia yang suka berbuat baik pada orang lain. Sebab itu hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik orang manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Tak nyusahkanlah tuan-tuan, Allah saya nyusahkan orang. Mengganggu emosi je, hari-hari terganggu emosi. Sejak ke kalimah Allah, sekejap lagi macam-macam mengganggu emosi. Ni tuan-tuan, ni masalah dia. Cuba bagi sedikit manfaat sikitlah, tuan-tuan macam-macam, kejap pula, datang pula, sup tulang pula, makanan rasmi. Sup tulang apa? Kalau sup tulang lembu okeylah. Sup tulang babi, Allah Akbar. Sedangkan perlu diingat, sepatutnya dia mestilah orang yang bercakap ni pasti dia kena mengetahui sejarah kita. Malaysia inilah tempat orang Islam majoriti, maka kena terimalah. Sebab kita kena pastikan bahawa bila majoriti Islam, maka kita kena pastikan Islam ini dikuasai, Malaysia dikuasai orang Islam. Jadi taklah berlaku macam-macam ni. Jadi kena pastikan tuan-tuan. Saya masuk sikit lah. Tapi bukan politik, tapi politik ada dalam Islam, duk cerita ni. Jadi memberi manfaat dah. Kalau kita depan kat kita, bagi manfaat pada yang lain. Suka membuat baik pada orang lain. Iaitu seorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara penuh kasih sayang. Allah, kita dah amal lah kan? Kita dah amal tak? Tunaikan hajat orang kan? Tunaikan hajat orang lain. Itu laksana malaikat. Kita kalau jumpa orang, belum sempat orang tu beri salam, kita dah bagi salam. Itu beri manfaat dah. Bukan beri manfaat itu berbentuk material, kebendaan semata-mata. Senyum pun bagi manfaat orang lain. Senyum pun. Belum sempat orang tu senyum, kita dah senyum. Allahu Akbar. Manfaat dah tu. Itu laksana malaikat dah. Masam je. Apatah lagi suami isteri kan? Betul? Suami isteri pun sama juga. Manfaat. Manfaat. Tapi alhamdulillah saya tengok orang sini tengok saya, dia pergi kuliah dua sana kedua sini, alhamdulillah memberi manfaat dah. Tu dia memberi manfaat. Bagusnya orang tu, suami isteri berpakat-pakat pergi tempat yang baik kan. Orang lalu pun tengok bagusnya, macam mana kalau aku sebab tu dia ajak yang lain besok, minggu depan dia ajak bini dia. Selalu laki dia je pergi, pasal laki saja yang nak masuk syurga. Contoh ni tak ni minta maaf kan, bukan ni cerita je, joke je tuan-tuan. Jangan kata ustaz saya ngutuk aku bukan gitu. Ajak isteri, lepas tu tengok alamak hari Jumaat ni kan cuti, ajak menantu ajak cucu. Allahu Akbar. Kan nak duduk tempat barakah, betul tak? Barakah ni tempat yang penuh raudhah ni, tempat yang penuh barakah tu. Allahu Akbar. Tu saya kata tadi, kau fizikal, material memang hebat, tapi kalau Allah tak izinkan, tak dapat. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan. Itu pun memberi manfaat kepada kita. Memberi manfaat kepada orang lain. Tu dia. Tu dia. Bagus, dia tu pasangan tersebut bagus, jalan bersama-sama kan, pergi masjid. Allahu Akbar. Aku pun terasa juga kan. Tapi aku hari ni bawa bini aku. Selalu aku bawa seorang je. Dulu yalah, kalau dulu waktu kerja ni dah pencen pun tinggalkan juga. Tu dia. Jadi memberi manfaat kepada orang lain walaupun tak bercakap, tapi hal kita, keadaan kita. Allahu Akbar. Masya-Allah.
dengan cara penuh kasih sayang dan lemah lembut dan sentiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Allahu Akbar. Ini kita dalam konsep dalam pergaulan kita dengan sesama kita. Maka Imam Ghazali kata ia laksana malaikat. Kita terbukti tuan-tuan kalau kita lihat zaman siapa? Zaman sahabat, zaman Umar Abdul Aziz kan, beri zakat, pergi rumah ni, dia kata aku tak sanggup, kesian tengok orang sebelah kan, tengok. Akhirnya balik semula ke tempat yang pertama tadi. Tengok tuan-tuan. Ya. Bukan kita ngap terus. Ya, kita ngap aja. Rembat mana yang sempat. Tawalah ni bahasa ni. Mana sempat? Itu masalah dia. Ya. Jadi kita pastikan dapat mengembirakan hati mereka. Itu yang pertama. Dari segi pergaulan, tuan-tuan kat mana? Okey. Yang kedua. Ya, laksana binatang dan benda keras, iaitu seorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain. Ya, dan tidak boleh menolak sebarang perkara yang menyakiti mereka. Ini Imam Ghazali kata, ya, dari segi pergaulan dengan yang lain, dengan orang lain, maka yang kedua ni laksana binatang dan benda keras, iaitu seorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak boleh menolak sebarang perkara yang menyakiti mereka. Allahu Akbar. Ya, macam binatang pula. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, mereka ini ya manusia betul, tetapi Allah kurniakan telinga. Ya. Kurniakan telinga, tak gunakan telinga untuk buat sesuatu kebaikan. Allah kurniakan mata, ya, tapi tak melakukan kebaikan. Semua itu, maka ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang, disebut dalam Quran itu, ya, seperti binatang dan lebih teruk daripada binatang. Itu dia tuan-tuan untuk Allah. Ya, itu dia. Yang ketiga, tak apa, ya. Laksana kala jengking. Kala jengking tu. Kala jengking. Orang Jawa ketunggeng, orang kata Jawa ketunggeng tu. Orang Jawa ke ada orang ketunggeng. Yang apa kan? Kita terpijak depan, dia pun belakang apa? Nyengat dia. Ya. Muka senyum je, belakang belasang orang kan tak? Depan senyum je, belakang rembat. Senyum je. Habis harta kita dia disapu ke tak? Bagus. Bagi 10 sen, dia rembat 1 bilion. Bagi jalan, rembat semua. Tu. Ini kala jengking lah ni. Sebab apa? Bukti kala jengking ni, pijak depan, dia punya tu, kalau terpijak, belakang, nyengat. Pening tu kalau menyengat tu tuan-tuan. Ya? Anda tahu apa, kalau orang dulu-dulu apa ni belahkan apa, biji asam tu. Tapi tak pernah dibuat dah. Biji asam tu payah nak belah tu. Kerah kan. Ni kala jengking. Itu dia. Umpama begitu kata Imam Ghazali. Ular. Orang kata, laksana kala jengking, ular dan binatang buas, iaitu seorang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya. Seorang yang tak boleh harap. Tak boleh harap kebaikannya. Maksudnya tadilah, baik ada makna. Udang di sebalik apa? Batu apa? Apa bahasa lupa dah sejak. Balik mi tu lah, mi lah. Tu dia tuan-tuan ni. Buat baik tapi menyengat kat belakang. Allahu Akbar. Maka kata Imam Ghazali, laksana kalau jengking ular ni. Berbaik-baikkan orang tapi belakang dia gentam orang lagi. Macam kita lah, depan cakap baik, belakang dia ngutuk kita. Allah, baik dah, bagus je. Ya, belakang di belasah kita. Alah, si bulan tu memang tak guna. Paling orang baik tu depan kita. Kau lah terbaik tuan, terbaik. Puji bagus. Puji macam kalau boleh pujinya tu melangit, tapi belakang kita di belasahnya kita.
Belakang kita dikutuknya kita. Bagai nak, oh, Allahu Akbar. Maka ini seperti kata Imam Ghazali, seperti kala jengking. Ya. Mana binatang-binatang melata lah. Waliyazubillah tuan-tuan. Jadi, ya. Jadi, itu dia. Ya, binatang buas. Binatang buas. Ya. Boleh jinak, tapi tak boleh caya. Betul. Rimau boleh jinak. Tengok dekat mana? Dekat negara-negara Arab kan. Dia punya apa, bela wong, bela kucing dia bela rimau. Orang kaya-kaya berimau kan. Tapi makan cukup lah tu kot. Makan cukup. Bela rimau tu kan. Negara Arab dia orang kaya-kaya. Dia tak nak bela kucing lagi. Dia bela apa? Bela rimau tu. Bayanglah agaknya kalau lapar, apa dia buat kan? Ngap kat kita. Itu kata binatang buas. Tak boleh nak percaya. Tu dia. Ni orang macam ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam konteks kita tuan-tuan, ya, kita memang dari sudut pergaulan ni kita semua kena ada mana kita kena berbuat baiklah. Ada satu masa tuan-tuan kita kena jaga juga. Kita tak boleh masuk ke dalam-dalam sangat. Contohnya sekarang ni dalam konteks kita bergaul dengan orang non-Muslim tu bagus. Tetapi dari segi akidah kita tak boleh nak campur. Kita kena jaga, berhati-hati. Bila-bila masa. Ini terbukti kalau kita lihat di Bosnia Herzegovina, di Timur, ya, waktu baik, masya-Allah, ya, jiran bagus. Selepas dia dapat sesuatu, maka itu macam binatang buas lah. Dah dapat sesuatu, dia henyaknya orang Islam dia Bosnia Herzegovina. Jadi kita kena jaga tuan dalam konteks itu. Bukan kita tak boleh nak bergaul dengan non-Muslim, tapi kita kena bergaul. Sebaik-baik. Kenapa? Tujuan kita untuk dakwah. Ni tuan-tuan, kita kena jaga. Ni yang berlaku di Bosnia Herzegovina dan Timur. Jiran sebelah dulu baik-baik, ya, baik-baik. Akhirnya dia dapat sedikit kekuatan. Ni kita lihat. Ni kita lihat. Jadi kita pastikan begitu. Tapi jangan prejudis. Saya cerita ni cerita sebenarnya berlaku. Kita kaitkan dengan kehidupan kita. Baik, balik kepada kitab ni. Oleh kerana itu, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian darjat malaikat, malaikat tadi maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada darjat binatang dan benda-benda yang keras, iaitu turun pada darjat kalajengking, ular dan binatang buas yang suka menyakiti orang lain. Hari-hari sakit hati. Hari-hari sakit hati. Tak payah dengar berita. Hari-hari sakit hati. Jadi jikalau engkau reda bagi dirimu untuk berada di bawah daripada darjat al-ali, darjat yang paling tinggi, maka janganlah engkau reda dengan bagi terima dengan darjat asfalin. Maknanya kalau kita tak maulah, tak mau menjadi pastikan diri kita jangan jadi orang yang asfalin. Laqad dalam surah apa tu? Asfala safilin, al-asfala safilin, surah apa ujunglah tu. Allah sallallahu Muhammad. Orang yang paling rendah. Rendah, ya, dan lebih rendah daripada kalajengking, ular dan sebagainya. Itu dia. Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka jangan engkau membuat perkara yang merugikan, kata Imam Ghazali. Yang untung tak nak buat, yang rugi jangan kau buat. Yang untung tak boleh nak buat, yang merugikan tu janganlah buat. Tak boleh buat. Nak macam mana? Nak macam mana tu? Ya, jadi kita kena tinggalkan yang merugikan. Itu dia. Sekali lagi tuan-tuan. Dan sepanjang hari janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali perkara yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu, atau sekurang-kurangnya melakukan perkara yang manfaat bagi kehidupanmu di dunia yang engkau tidak dapat lari daripadanya, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia ini untuk mencari pahala akhirat. Maknanya kita janganlah kita nak akhirat kita tinggalkan dunia. Dulu sejak kan, tinggal akhirat kita dulu. TV pun buang dalam sungai dululah. TV buang dalam sungai tahun 80-an dulu kan.
Dengar cerita lah, dengar cerita. Apa? Ini dunia semua. Dunia semua. Patut TV tu gunalah untuk cari channel-channel yang baik. Manfaatlah channel yang baik. Ya. Lain kalau channel semua buruk semua. Tutup je lah. Ni tuan-tuan ya. Tu ya. Jadi kita gunakan dunia yang ada pada kita itu, kita untuk dapatkan akhirat. Kerana dunia mazra'ul akhirah. Dunia adalah ladang pada akhirat. Tu dia. Ya. Jadi kita pastikan diri kita ini, nyawa kita ya. Kalau kita dah sampai kat asar, kita gunakan masih lagi. Si Allah bagi izin lagi. Asar ya. Kita sama asar, sama dia berkurang dah kita. Asar kan. Tak asar dah. Allahu Akbar. Ya. Jadi Allah bagi izin lagi tu sampai asar tu. Ada yang tengah hari dah jalan. Zuhur dah jalan kan? Zuhur dah jalan. Tidak asar lagi. Alhamdulillah. Walaupun bertatih, walaupun apa, kita gunakan sisa-sisa nikmat yang Allah gunakan itu untuk memberi manfaat. Paling tidak manfaat pada diri kita, tidak menyusahkan diri kita. Okay, itu di antara beberapa perkara yang perlu kita kita pastikan diri kita. Yang pertama berkaitan, kalau Imam Ghazali kata dari segi agama, ya, dia ada salim, dia ada rabi', dia ada khasir. Semuanya saya sebut tadi, ya. Kalau pergaulan semanusia, Imam Ghazali kata mengkategorikan kepada 3 juga. Pertama, laksana malaikat. Ini yang penting, laksana malaikat. Yang kedua, laksana binatang, ya. Yang ketiga, laksana kalajengking, melata. Mana kita nak letak. Dan Imam Ghazali dah buat garis panduan di mana letaknya kita. Kalau kita rasa masih lagi tempat yang kedua, tempat yang ketiga, maka kita kena koreksi diri kita, hisap diri kita. Kita kena pertingkatkan lagi, kena ada improvement, ya. Kalau dulu 10 tahun macam ni, ya, solat sunat tak buat, ya, naik 20 tahun, naik 60 tahun, solat sunat dibuat, ya. Ayalah solat buat. Contoh qabliyah, ba'diyahnya, apa-apa yang sesuai lah, ya. Kalau dulu memang betul umur 40 tengah rushing kan, umur 40 tengah rushing kan, budak-budak tengah bangun, assalamualaikum, belum sempat zikir lagi, assalamualaikum, habis, tinggal kan. Allah bagi panjang usia lagi, alhamdulillah, sempatlah duduk, duduk relax, ya, tempat yang itu relax, bukan relax pun dapat barakah, duduk majlis ilmu. Ni tuan-tuan. Dan sebab tu saya lebih suka saya mulakan kitab ni, saya guna Bidayatul Hidayah sebab dia menjadi rujukan lah. Kalau tuan-tuan boleh Google je, boleh download kitab Bidayatul Hidayah, dah translate lah dalam bahasa Melayu, dah translate dalam bahasa Melayu. Jadi kita baca, insya-Allah, mudah-mudahan, ya, dengan cara ni, dengan keberkatan yang Allah kurnia kepada kita, duduk majlis ilmu, ya, kadang-kadang nampak macam susah nak buat satu amal, tetapi atas barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka insya-Allah kita akan mudah melakukan amal, tuan-tuan, ya. Jadi usaha nak dapat barakah, kan usaha. Nak dapat taufik mesti usaha. Bukan taufik itu duduk je, kena usaha, tuan-tuan, insya-Allah. Saya rasa untuk sekadar perkongsian untuk pagi ini, insya-Allah, ya, kita sambung lagi bulan 8, ya, kita sambung berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan adab, ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, Allah beri rahmat pada kita, panjangkan usia kita, insya-Allah, ya, kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan, insya-Allah. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa nas'aluka man yuhibbuk wa nas'aluka 'amalan yuqarribu ila hubbika ya Allah. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir 'alaina wa tammim bil khair. Allahumma ij'al jam'ana hadha
جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا بوجهك الكريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم والله أعلم. Sedap kali ini.